Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Istilah disleksia adalah ketidakupayaan berkaitan otak dan mereka menghadapi kesukaran berkaitan pembelajaran. Menurut Shed 1968, kanak-kanak disleksia sukar untuk mengenali perkataan bercetak, mempunyai kesukaran membunyikan kata-kata yang tidak dikenali dan sering juga membaca dengan perlahan atau merangkak-rangkak, tidak seperti kanak-kanak tipikal. Justru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini iaitu disleksia, bukanlah penghalang tapi kelebihan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama kita iaitu saudari Nurul Farashafina. Seterusnya, ahli panel kedua Ayu berbaju guru, saudari Nurul Dania. Seterusnya, yang nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari Nurul Nadira iaitu guru sekolah rendah. Ahli panel yang terakhir ialah Nur Fariha iaitu doktor pakar. Selamat datang. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, Cik Farah, bolehkah awak cerita pengalaman awak sebagai seorang yang menghadapi masalah disleksia? Terima kasih Cik Moderator atas soalan tersebut. Dekat sini saya akan berkongsi sedikit pengalaman saya. Di sekolah, kawan-kawan akan kerap bertanya saya atau suruh saya membeli sebuah buku dekat Shopee, Lazada ke apa-apa untuk membuatkan disleksia saya ni berkurang. Tetapi bagi saya buku-buku tu tak membantu sangat sebab dari segi buku tu terlalu tebal, penulisannya juga sedikit kecil tulisannya untuk saya baca dan dia juga tak banyak visual. Seperti mana kita tahu kanak-kanak yang disleksia atau orang yang mengalami disleksia suka dari segi communicate diorang dari segi visual. Itu antara kita orang punya kekuatan kita orang lah. Selain itu, kekuatan kami juga seseorang yang sangat kreatif dan suka bercerita tersendiri. Maksud saya macam kami ada cerita yang tersendiri. Kalau minat dalam sesuatu perkara, kami akan selidik perkara tersebut dengan lebih mendalam. Itu antara kami punya kekuatan. Tetapi sebagai seseorang yang mengalami disleksia, kami juga ada kelemahan di mana kalau kami di dalam kelas memulakan sesi membaca, saya akan tertanya kenapa kawan-kawan saya lancar sangat membaca, tetapi kalau saya nak membaca, saya akan nampak huruf-huruf tersebut bergerak-gerak menari-nari. Dan yang terakhir, kita orang juga sangat kuat mengelamun dalam kelas dan kami takkan memberikan tumpuan yang sepenuhnya pada cikgu-cikgu sekiranya sesi pembelajaran itu berlaku. Itu saja, terima kasih. Justru saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua iaitu Puan Nadira. Puan Nadira, sebagai seorang pendidik, apakah cabaran yang dihadapi oleh Puan Nadira apabila berhadapan dengan murid disleksia? Dan mungkin boleh jelaskan secara terperinci mengenai cara menanganinya? Baiklah, terima kasih kepada Cik Moderator di atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Okey, seperti yang dinyatakan oleh Cik Farah tadi, bahawa kekurangannya adalah cepat hilang tumpuan ataupun fokus. Ya, saya sangat bersetuju dengan statement tu, di mana sebagai seorang pendidik di sekolah rendah, saya boleh nampak bahawa kanak-kanak yang menghidapi disleksia ni sememangnya fokusnya terlalu sangat rendah dan cepat lupa. Akan tetapi untuk guru yang baru sahaja untuk mengenali kanak-kanak disleksia, bagi mereka ia sedikit sukar kerana seperti yang kita tahu disleksia ni tidak begitu diambil penting ataupun cakna oleh orang ramai. Maka guru-guru juga tidak diberikan pendidikan yang secukupnya berkaitan dengan pendidikan khas disleksia. Bagi saya, sebagai seorang guru sendiri, saya telah menjalani beberapa kursus seperti kursus asuhan permata, kursus pendidikan khas yang sememangnya telah mengajar input-input apa kekurangan dan kelebihan kanak-kanak disleksia tersebut.
Seperti yang soalan Cik Moderator tadi, apakah saya punya cabaran sebagai seorang pendidik ni adalah di mana cabaran utama saya adalah tanggapan ibu bapa. Hal ini kerana sebab kebanyakan ibu bapa mereka tak nampak anak-anak mereka ni mengidap disleksia. Maka sebagai seorang guru, kita pendidik ni yang seharusnya berjumpa dengan ibu bapa dan memaklumkan kepada ibu bapa. Tetapi pada pengakhirannya, tidak semua ibu bapa yang bersifat terbuka dan positif menerima tanggapan orang luar kerana mereka beranggapan guru cuba untuk melarikan diri daripada masalah tersebut dan menyalahkan anak mereka. Maka itu adalah satu cabaran yang sangat besar bagi seorang guru untuk membendung masalah tersebut. Maka dengan itu, guru cuba untuk mencari inisiatif dan memberikan langkah yang sepatutnya kepada ibu bapa dengan memberi inisiatif kepada mereka supaya membawa anak mereka merujuk kepada yang pakar. Baiklah, jadi untuk saya sebagai guru, di mana macam mana saya nak tangani masalah tersebut di sekolah dari segi pembelajaran, iaitu seperti yang kita tahu daripada Presiden ataupun pengurusi Kelab Disleksia Malaysia, iaitu Dr. Saibah, menyatakan bahawa kanak-kanak disleksia ini mempunyai beberapa kekurangan dalam konsep 4M, iaitu yang kita tahu membaca, mengira, menulis dan mengeja. Jadi dari situ guru mengambil inisiatif untuk mempelbagaikan pembelajaran yang pelbagai variasi yang lebih menarik perhatian. Dan tambahan itu pula, kanak-kanak disleksia ni tidak boleh diajar dengan begitu banyak pembelajaran. Jika seminggu kita ajar pasal nombor, maka seminggu tu kena ajar nombor yang sama je. Kalau ajar huruf, ajar dua huruf yang sama je, sebab diorang mudah lupa dan tak mudah ingat. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya ingin melanjutkan soalan saya kepada panel yang ketiga, iaitu Puan Dania. Puan Dania, apakah usaha untuk bantu anak puan yang mengalami masalah disleksia? Baiklah, terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh Cik Moderator. Saya sebagai ibu kepada Farshafina yang mengalami masalah disleksia, antara usaha yang saya lakukan untuk membantu anak saya adalah pada waktu dia umur 6 tahun, saya mendapati dia mempunyai ciri-ciri yang bermasalah. Jadi saya decide untuk pergi ke pakar untuk bertanyakan tentang perkembangan yang normal bagi setiap kanak-kanak. Jadi selepas saya berjumpa dengan pakar telah mengesahkan yang anak saya mengalami masalah disleksia. Jadi dari situ, bila dia mula disahkan sebagai pesakit disleksia, saya telah menghantar dia ke sekolah kebangsaan untuk mendapatkan sesi pembelajaran yang macam kanak-kanak normal lain. Kemudian saya juga menghantar dia kepada pusat latihan yang khusus macam PDK. Kemudian kalau dekat rumah, saya akan meluangkan masa yang lebih dengan Farah. Contohnya saya beraktiviti, ataupun kalau nak belajar tu saya belajar melalui bermain supaya dia lebih enjoy. Dari situ dia boleh lebih cepat untuk belajar. Saya cuba cari apa yang Farah minat, sebab saya percaya kalau kita jumpa apa yang dia minat, kita boleh membantu dia dengan lebih banyak lagi. Sebab kanak-kanak ni dia, kalau benda tu dia minat, dia akan cuba belajar bersungguh-sungguh. Jumpa apa yang dia minat tu, saya cuba untuk memberikan dia sokongan moral. Saya berikan dia kata-kata semangat, saya berikan dia pujian bila dia buat sesuatu tu, supaya dia rasa yang dia tu dihargai, usaha dia dihargai, usaha dia untuk belajar tu saya nampak. Lepas tu saya akan bagikan dia kata-kata semangat untuk dia rasa dia disayangi, walaupun dia mungkin berbeza sedikit daripada kanak-kanak yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada panel yang ketiga. Jawapan yang menarik untuk dikongsikan kepada para hadirin. Selanjutnya, saya ingin bertanya soalan kepada panel yang terakhir berkenaan pendapat Puan tentang isu disleksia ini
dan apakah nasihat yang ingin diberikan kepada ibu bapa guru dan masyarakat di luar sana? Terima kasih kepada Cik Moderator atas soalan yang diberikan. Mengenai isu disleksia ini, individu yang menghadapi masalah disleksia ini seringkali sukar untuk membaca suku kata. Malah ada segelintir kanak-kanak sukar untuk mengenal pasti huruf-huruf tertentu yang kelihatan hampir sama seperti huruf B, P, D dan juga Q. Apa yang paling ketara dalam isu disleksia ini adalah dari segi pembacaan. Mungkin kanak-kanak normal dapat membaca secara automatik dan juga dalam keadaan baik, manakala tetapi tidak bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah disleksia ini. Mereka terpaksa membaca dalam keadaan perlahan dan juga lambat kerana otak mereka terpaksa mengeja suku kata tersebut. Kanak-kanak tersebut terpaksa membaca dengan perlahan kerana otak mereka memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk membaca dan juga kefahaman terhadap pembacaan tersebut semakin rendah dan tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya. Mereka yang menghadapi disleksia ini juga kebiasaannya akan mengganggu rakan sekelas serta tidak memberikan tumpuan sepenuhnya kerana sudah mula bosan terhadap sesi pembacaan dalam kelas. Mereka yang menghadapi disleksia ini juga terpaksa berjuang kerana dari segi penulisan pula mereka tidak dapat menulis dengan baik, akan tertinggal beberapa perkataan dan juga salah ketika menulis. Ini menyukarkan mereka untuk menulis dengan baik serta membaca dengan lebih baik. Nasihat saya kepada ibu bapa dan juga guru adalah untuk mereka memberikan tumpuan yang penuh kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah disleksia ini, serta sekiranya mempunyai tanda-tanda awal disleksia ini, ibu bapa memainkan peranan penting untuk menghantar dan juga membawa anak-anak mereka ke pakar untuk mendapatkan rawatan seterusnya, dan juga guru memainkan peranan penting dalam memberikan pendedahan dan juga pendidikan yang sewajarnya kepada kanak-kanak tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan diberikan oleh panel 4 sebentar tadi, iaitu Puan Fariha. Seperti mana yang kita ketahui, wajarlah bahawa disleksia bukan penghalang tapi kelebihan. Sekian, terima kasih.